Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 27 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg tetap meneruskan agenda pembangunan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini terbukti apabila Datuk Patinggi Abang Zuhari telah memperuntukkan sejumlah 4 bilion ringgit bagi menyambung kembali projek-projek yang telah dibatalkan Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini. Menurut beliau, antaranya Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 2.3 bilion ringgit untuk bekalan elektrik di seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Medamit, Limbang. Dalam majlis yang sama, Datuk Amar Awang Tengah menambah Kerajaan Sarawak juga akan meneruskan penyukatan Tanah Adat Bumi Putra NCR di negeri ini dengan peruntukan berjumlah 40 juta ringgit. Seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS menjunjung kasih titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berhubung tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini. Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof berkata GPS juga menjunjung kasih akan kebijaksanaan dan kearifan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Raja-Raja Melayu yang telah bersidang dalam menangani kemelut politik negara. Dalam satu kenyataan media hari ini, beliau menjelaskan GPS akur akan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku supaya semua ahli politik menghentikan segala politiking yang boleh mengganggu gugat kestabilan pemerintahan negara. Tambahnya, ia amat selari dengan prinsip dan pendirian GPS selama ini yang konsisten mahu supaya semua pihak menghentikan politiking dan fokus kepada usaha menangani penularan COVID-19 serta pemulihan ekonomi yang terjejas teruk akibat pandemik berkenaan. Menteri Kejaraya itu memberitahu GPS berharap semua pihak akur akan titah dan nasihat ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku yang sentiasa mengutamakan rakyat dan negara. Selanjutnya, Kerajaan menerusi Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program bas sekolah percuma dalam usaha mengurangkan beban ibu bapa terutama keluarga berpendapatan rendah iaitu golongan B40. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata bagaimanapun program bas sekolah percuma itu masih baharu dan mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dipertingkatkan. Malah katanya kementeriannya bersama Yayasan Sarawak kini dalam kajian untuk mendapatkan data dan maklum balas daripada orang ramai mengenai keperluan perkhidmatan bas sekolah percuma sebelum ia dilaksanakan di Bandaraya Miri. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat pelaksanaan inisiatif program perkhidmatan bas sekolah percuma di Miri. Berikut pula, Jabatan Hutan Sarawak akan menganjurkan Majlis Pelancaran State Aerial Analysis dan Diagnostic Unit SADU yang akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada 4 November 2020 di Miri. Menurut Timbalan Pengarah Konservasi Hutan dan Pembangunan Jack Liam, pada pelancaran itu Ketua Menteri akan dibawa melawat ke pusat operasi SADU dan diberikan penerangan mengenai pemprosesan data serta seterusnya akan dibawa melawat ke ruang pameran. Katanya Ketua Menteri juga akan melihat tugasan yang dilaksanakan oleh pasukan petugas unit SADU dan juga peralatan yang ada termasuklah pesawat baru dan helikopter Hornbill yang disewa serta pejabat operasi SADU di Hornbill Skyway Miri dan sistem cerapan udara berteknologi tinggi yang baru sahaja mendapat kelulusan CAMM. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat persediaan Majlis Pelancaran State Aerial Analysis dan Diagnostic Unit SADU yang diadakan di Pejabat Jabatan Hutan Sarawak Miri pada Isnin. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.